Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari di dalam seminggu. Kata Imam Ghazali rahimahullah alaih, kalau dalam setahun itu beracun, ketahuilah Ramadan itu penawarnya. Dan kalau dalam seminggu itu beracun, inilah harinya Jumaat. Sayyidul Ayyam adalah penawarnya. Dan sabang minggu khatib mengingatkan kita dalam khutbah seperti ini, ittaqullah, takwa kepada Allah. Kerana hanya dengan takwa sahaja kita selamat di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Shadaqallahul azim. Mimbar hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk jiwa yang merdeka. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, tanggal 31 Ogos 1957 adalah detik paling bersejarah bagi negara kita. Kemerdekaan negara ini adalah nikmat yang seharusnya dihayati lagi disyukuri. Erti kemerdekaan seharusnya difahami dengan baik, khususnya bagi generasi muda hari ini. Bagaimana keadaan orang-orang dulu hidup dalam kesukaran, keperitan, kepedihan generasi sebelum merdeka. Sesungguhnya kesatuan minda, jiwa dan tenaga menjadi kunci utama generasi terdahulu sehingga negara kita mencapai kemerdekaan seperti sekarang. Tahun ini kita sekali lagi dengan izin Allah akan menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kali ke-64. Sambutan hari kemerdekaan tahun 2021 ini masih disambut dengan tema Malaysia Prihatin, yang ianya sangat signifikan dengan situasi dunia yang masih lagi berhadapan dengan wabak ini. Semangat Malaysia Prihatin perlu dihayati dan disemarakkan oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira ideologi kepartian, sama ada penjawat awam mahupun swasta, sukarelawan mahupun perseorangan. Semuanya berganding bahu menghulurkan tenaga, akal, fikiran dan sumbangan bagi menghadapi dan menamatkan cengkaman pandemi ini. Sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, kemerdekaan daripada aspek minda bagi seorang Muslim bermaksud kebebasan daripada berfikir secara syirik, taugh atau perhambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini masih ada golongan yang mindanya dibelenggu dengan anasir-anasir penjajahan dalam aspek pemikiran dan ideologi. Zaman globalisasi dengan kepesatan teknologi membuka akses mudah kepada ancaman penjajahan bentuk baru terhadap pemikiran umat Islam. Informasi yang bersifat mitos, konspirasi dan palsu akhirnya menguasai minda, seterusnya diikuti dengan tindakan yang tidak berpedoman. Justru ingatlah firman Allah dalam surah Al-Mu'minin yang telah dibacakan, dan sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka bertakwalah kamu kepada-Ku.
Hari ini sidang Jumaat sekalian, dunia umumnya berada dalam krisis besar adab dan akhlak. Wujudnya anak yang tidak menghormati ibu bapanya, murid yang tidak menghormati gurunya, dan rakyat yang tidak menghormati pemimpinnya. Selain itu, autoriti dalam agama tidak lagi dihormati dengan sebaiknya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik manusia adalah seorang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman daripada keburukannya, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling baik terhadap keluarga. Mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan adalah tuntutan agama. Justru Muslim yang merdeka tidak meletakkan teladan paling utama baginya melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah contoh terbaik dalam semua lapangan dan bidang, aspek atau posisi individu, keluarga, masyarakat dan kenegaraan. Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'ithtu liutimmima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan manusia dengan akhlak yang baik. Muslim berjiwa merdeka seharusnya mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarpun sebagai seorang anak atau pelajar, mahupun ketua keluarga, ketua masyarakat, pemimpin dan sebagainya. Namun rakyat pada hari ini perlu kembali bermuhasabah menyingkap setiap detik dan peristiwa sejarah kemerdekaan yang telah kita nikmati ini. Malaysia di pasca kemerdekaan menuntut setiap individu dengan amanah besar dalam memupuk penghayatan erti kemerdekaan sebenar. Mari bersama kita menggerakkan semula kesedaran kepentingan memahami sejarah, memperhebatkan budaya ilmu dan memperkukuhkan jati diri keislaman. Kita adalah bangsa merdeka minda, jiwa dan budaya. Dengan itu tiada unsur-unsur yang menyalahi syariat Islam dapat mempengaruhi individu, keluarga dan masyarakat dalam mencorakkan negara yang benar-benar merdeka. Sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa kesimpulan. Pertama, hayati dan semarakkan slogan Malaysia Prihatin dan berganding bahu menghulurkan tenaga, akal, fikiran dan sumbangan bagi menghadapi dan menamatkan cengkaman COVID-19 di negara ini. Kedua, generasi baharu seharusnya menghayati nilai kemerdekaan yang dibayar oleh generasi terdahulu dengan darah, harta dan nyawa, dan mengharungi 1000 kesukaran, keperitan dan kepedihan. Ketiga, gerakkan semula kesedaran kepentingan memahami sejarah, perhebatkan budaya ilmu dan perkukuhkan jati diri keislaman dalam diri bagi setiap warga negara perlu dicetuskan dengan sistematik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat ke-208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.
الحمد لله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, pada hari seumpama ini, penghulu sekalian hari, kita perbanyakkan berselawat kepada penghulu sekalian nabi-nabi dan rasul-rasul, iaitulah Sayyidina wa Habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana inilah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة مالكنا ke bawah dunia maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahi Syah Ibn al-Marhum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah dunia maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah bintil marhum al-mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajah. Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutma'innan sakha'an rakha'an dara adlin wa imanin wa amnin wa amanin wa sa'ira biladil muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan kewajipan solat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan menginfakkan harta melalui ibadat wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya pandemi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, sesungguhnya Allah menyeru kita kepada 3 perkara. Sebagaimana firman-Nya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Dan Allah larang kita daripada 3 perkara. Sebagaimana firman-Nya, wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum
was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.